Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar mengenai Sains Tingkatan 1 KSSM bab 1 Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik 1.3 Kuantiti Fizik dan Unitnya. 1.3 Kuantiti Fizik dan Unitnya. Semasa di sekolah rendah, murid-murid dah belajar mengenai kuantiti asas. Sebagai contoh, murid-murid dah belajar panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okay, contoh dia, kalau murid-murid nak timbang jisim badan, kita timbang, kalau kat Malaysia, kita timbang guna kilogram. Tapi masalah yang timbul, ada setengah negara, unit ni tak sama. Contoh antara negara ni, penggunaan unit tu tak sama. Kalau negara lain mungkin guna pound. Kalau macam suhu, ada negara guna Kelvin. Tapi negara kita guna darjah Celsius. Jadi, bila berlaku keadaan macam ni, telah diwujudkan satu unit piawai bagi kuantiti fizik ni seluruh dunia. Sistem unit ini kita namakan unit sistem antarabangsa ataupun unit SI. Okey, sebagai contohnya kuantiti asas, bagi panjang, unit SI-nya adalah meter, simbol dia M kecil. Panjang, jisim, unit SI adalah kilogram, simbolnya adalah kg. Masa, unit SI-nya adalah saat, simbolnya adalah S kecil. Suhu, unit SI adalah Kelvin, unit simbol dia adalah K besar. Arus elektrik, unit SI-nya adalah ampere, unitnya adalah A besar. Mari kita kenal pasti kuantiti fizik, nilai dan unit SI yang digunakan. Okey, cuba murid-murid lihat contoh di bawah. Okey, A, apakah unit SI bagi panjang meja? Cuba teka. Ya, unitnya adalah meter ataupun M kecil. Okey, B, cuba murid teka apakah unit SI bagi jisim bawang? Unitnya adalah kilogram atau kg. Okey, yang C, apakah unit SI bagi suhu air? Unitnya adalah Kelvin ataupun K besar. Kita masuk kepada imbuhan bagi nilai kuantiti fizik yang sangat besar atau sangat kecil. Okay, kalau sesuatu nilai kuantiti fizik tu dia terlalu besar atau terlalu kecil, kita gunakan imbuhan untuk memudahkan dia. Okay, contoh dia yang pertama adalah giga. Okay, nilai 1 bilion. Okay, 1 bilion nilai yang sangat besar. Ada berapa kosong kalau 1 bilion? Ada 9 kosong kan? Jadi bentuk piawai dia adalah 10 kuasa 9. Simbol bagi giga adalah G besar. Contoh dia kalau 8 bilion. Okey, jadi 8 kalau bentuk piawai 8 kali 10 kuasa 9. Ataupun simbol kita tulis 8G. Maksudnya 8 bilion. Okey, unit imbuhan yang kedua adalah mega. Ataupun nilai dia adalah 1 juta. Bentuk piawai adalah 10 kuasa 6, simbol M besar. Okay, kalau saya kata saya 5 juta, maksudnya bentuk piawai dia 5 darab 10 kuasa 6. Ataupun kita boleh tulis 5M ataupun 5 juta. Okay, seterusnya adalah kilo. Nilai dia adalah 1000. Bentuk piawai 10 kuasa 3, simbol K kecil. Biasa kalau K ni kita biasa jumpa tengok YouTube, okey review dapat 10K. 10K tu maksud dia 10,000. 10K. Seterusnya desi ataupun ada satu tempat perpuluhan, contoh 0.1 bentuk piawai 10 kuasa negatif 1, simbol D kecil. Senti 2 tempat perpuluhan 0.01 bentuk piawai 10 kuasa negatif 2, simbol C kecil. Yang seterusnya mili. Mili ada 3 tempat perpuluhan 0.001 bentuk piawai 10 kuasa negatif 3, simbol M kecil. Mikro. Mikro ada 6 tempat perpuluhan, contoh 0.0000001. Bentuk piawai 10 kuasa negatif 6, simbol macam huruf U tapi ada ekor kat depan. Kita sebut mikro. Okay, kalau 5 mikro, maksudnya 5 darab 10 kuasa negatif 6. Okay, dan yang terakhir adalah
Nano ada lagi banyak tempat perpuluhan. Ada 9 tempat perpuluhan. Contoh 0.0000000001. Jadi bentuk piawai 10 kuasa negatif 9, simbol N kecil. Kalau saya tulis 9 N kecil, maksudnya 9 kalau bentuk piawai dia 9 kali 10 kuasa negatif 9. Nilai dia adalah 0.0000000009. Mari kita lihat pertukaran unit bagi kuantiti asas. Okey, yang pertukaran unit ni kebanyakannya murid dah belajar masa sekolah rendah dalam subjek matematik. Jadi cuba kita tengok pertukaran unit bagi jisim. Contoh, kilogram kg nak tukar kepada gram. Kalau unit yang besar nak tukar kepada unit kecil, kita kena darab. Okay, kalau kg kepada G berapa? Kita darab 1000. Macam mana pula kalau terbalik? Kalau terbalik, kita jadi bahagi. Kalau gram, unit yang kecil kepada unit yang besar mesti bahagi 1000. Kita tengok contoh. 1.9 kilogram nak tukar kepada gram kena darab. Okey, kena darab apa? Darab 1000. 1.9 darab 1000. Kita akan dapat 1900 gram. Okey, bagaimana pula soalan yang kedua? 8200 gram nak tukar kepada gram. Unit yang kecil kepada unit besar mesti bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Jadi 8200 bagi 1000 kita akan dapat 8.2 kg. Okey, murid-murid, kita tengok pertukaran unit bagi panjang. Okay, kita tengok panjang daripada kilometer tukar kepada meter, darab 1000, meter tukar kepada desimeter, darab 10, desimeter tukar kepada sentimeter, darab lagi 10, dan sentimeter tukar kepada milimeter, darab lagi 10. Macam mana kalau unit yang kecil ditukarkan kepada unit yang besar? Mesti bahagi. Kita tengok contoh yang pertama, 80 meter tukar kepada sentimeter. Kita kena darab berapa? Meter kepada sentimeter. Ada 2 kali anak panah dekat situ. Kali 10 kali 10. Jadi kena kali 100. Jadi dapat nilai dia 8000 cm. Contoh yang kedua, 600 cm tukar kepada meter. Sentimeter tukar kepada meter. Daripada unit kecil kepada unit besar. Ada 2 kali anak panah dekat situ. Bahagi 10 dan bahagi 10. Jadi kena bahagi berapa? Jumlah dia. Kena bahagi 100 lah. Jadi dapat nilai 6 meter. Soalan yang ketiga, contoh ketiga, 95 mm tukar kepada meter. Berapa anak panah dia langkau? Daripada unit kecil kepada unit besar, 1 bahagi 10, kedua bahagi lagi 10, dah bahagi 100, ketiga bahagi lagi 10, dah jadi 1000. Ada 3 kosong dekat situ, jadi 1000 lah. Jadi 95 bahagi 1000 dapat 0.095 meter. Okay, unit yang ketiga iaitu masa. Jam kepada minit darab 60. Minit kepada saat darab 60. Kalau terbalik, unit kecil kepada unit besar kena bahagi. Tengok contoh. 7 minit tukar kepada saat darab 60. Jadi 7 darab 60 dapat 420. Okey, untuk soalan yang kedua, 450 saat tukar kepada jam. Okey. Dia langkau 2 anak panah dekat situ. Pertama kena bahagi 60. Lepas tu bahagi lagi 60. Jadi kamu akan dapat 0.125 jam. Kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharian. Okey, kalau tengok contoh gambar yang ada dekat sini. Masa silam. Kita review zaman-zaman dulu. Macam mana orang zaman dulu ni mengukur. Ada yang ukur guna jengkal. Ada yang ukur guna depa, ada yang ukur guna langkah dan ada yang ukur guna hasta. Tapi dengan cara pengukuran macam ni akan timbul masalah. Sebab apa? Sebab kalau guna jengkal ada orang yang jengkal dia tu pendek. Orang jari pendek, jengkal dia pendek. Orang yang jari panjang, jengkal dia jadi panjang lah. Macam juga langkah. Orang yang kaki dia pendek, langkah dia pendek. Tapi kalau orang yang kaki dia panjang, langkah dia jadi panjang. Jadi masalah, timbul masalah. Oleh itu zaman sekarang, orang kita dah tak guna dah lagi pengukuran zaman-zaman dulu. Semuanya dah beralih kepada unit piawai panjang iaitu meter.
Sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang menonton video pada kali ini. Jika murid-murid nak menonton kembali video ini, sila ke channel Cikgu Fazina Fazil 83. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.